Pendudukan British di tanah Melayu telah menjadi pemangkin penubuhan gereja di Pagar Teras. Ramai paderi atau pendeta yang datang bukan untuk perluasan kuasa, tetapi hanyalah untuk menyebarkan agama Kristian. Kawasan Pagar Teras merupakan salah satu kawasan yang telah dapat menarik minat beberapa pendeta untuk menyebarkan ajaran Katolik. Seorang pendeta dari Society of Foreign Missions iaitu Pastor Alat yang datang ke sini dalam tahun 1866 telah menjadi peneraja utama pembukaan gereja Sacred Heart of Jesus di Pagar Teras. Setengah pihak mengatakan misi ajaran Katolik telah ditubuhkan oleh Reverend Father Alait dari Persatuan Misi Luar Paris yang dalam bahasa Perancis ialah Société des Missions Étrangères de Paris yang tiba 150 tahun yang lalu di Pagar Teras. Terdapat sebuah komuniti Hakka besar dari selatan China yang menanam hasil pertanian seperti cengkeh, pala, kelapa dan lada di sana ketika itu. Para mubalik Perancis belajar untuk berbicara dalam bahasa Hakka dan dalam masa yang singkat, mereka berjaya menguasai bahasa Hakka ini dan juga dapat mengubah orang-orang Hakka untuk menjadi Katolik. Setelah berjaya menarik minat penduduk setempat untuk menganut agama mereka, iaitu sekitar 16 tahun, maka padri-padri ini telah membangunkan gereja Sacred Heart of Jesus dalam tahun 1882. Gereja ini adalah antara bangunan tertua dan paling luar biasa di Malaysia. Kita dengan mudah melewati gereja Sacred Heart of Jesus ini di sepanjang jalan Sungai Lembu yang berliku-liku berhampiran Bukit Mertajam. Mereka bentuknya diilhamkan oleh Katedral Notre Dame yang terkenal. Gereja ini adalah seperti gereja berusia 800 tahun di Paris yang terkenal dengan seni bina gotik klasik. Gereja ini mempunyai 2 menara loceng dan 3 portal yang dihiasi di bahagian depannya. Namun, sebagai Notre Dame yang lebih kecil di Malaysia, ia tidak mempunyai banyak butiran estetik Eropah kerana ia masih dalam lingkungan masyarakat Hakka yang mendominasi daerah ini yang masih dikenal sebagai Pagar Teras. Terdapat banyak ciri-ciri budaya Cina dalam ukiran yang dipamerkan. Tingkap berkeras seperti fashion di negeri-negeri Selat ketika itu. Dan menara atapnya berbumbung rata dan tiada menara. Kawasan ini dulunya didiami oleh petani-petani berketurunan Hakka yang berhijrah ke Bukit Mertajam kerana berlakunya pergolakan di negara China yang disebabkan oleh keburan dan pemberontakan. Mereka telah membuka kawasan ini untuk menjadi kawasan pemukiman mereka. Selepas 60 tahun, gereja Sacred Heart of Jesus ini dibangunkan dan digunakan oleh penduduk Pagar Teras, pada satu hari, kesemua padri-padri dalam gereja telah ditawan dan dikatakan telah dibunuh dengan kejamnya oleh tentera Jepun dalam tahun 1942. Tentera Jepun yang pada ketika itu bertindak zalim dengan misi Hang the Pope and Burn Him yang membawa maksud gantung padri dan bakar dia, itu dikatakan telah menghancurkan kebanyakan institusi gereja di sekitar Bukit Mertajam. Ini disebabkan misi tentera Jepun pada ketika itu ialah ingin menghapuskan British di tanah Melayu dan beranggapan padri-padri ini merupakan tali barut tentera British dan seharusnya mereka dibunuh dengan kejamnya.
Namun keadaannya berbeza selepas 4 tahun Jepun bermaharajalela di Tanah Melayu, iaitu selepas tahun 1945, di mana kawasan gereja berkenaan dikatakan telah digunakan pula oleh pihak Parti Komunis Malaya, iaitu PKM, sebagai tempat perlindungan strategi ketenteraan. Bagaimanakah kemunculan parti PKM ini? Ya, sewaktu Jepun mula menaluki Tanah Melayu pada 8 Disember 1941 sehingga 16 Ogos 1945, kezaliman sewaktu pemerintahan Jepun adalah sangat-sangat pahit. Jepun berjaya menaluki Tanah Melayu dan telah mendapat sokongan daripada anak negeri yang terperangkap dengan janji-janji kemerdekaan yang telah dijanjikan oleh Jepun. Jepun yang turut menghampakan harapan mereka yang terperangkap dengan janji-janji Jepun ini untuk memberikan kemerdekaan dengan propaganda Jepun, iaitu Asia untuk orang Asia dan semangat Asia. Kekerasan terus berlaku hari demi hari. Mereka yang disyaki menentang Jepun akan dibunuh tanpa belas kasihan. Akibat kezaliman Jepun inilah maka semangat cinta akan tanah air Malaysia yang pada waktu itu dikenali sebagai Tanah Melayu telah dipupuk, menyebabkan Parti Komunis Malaya ditubuhkan di Kuala Pilah Negeri Sembilan, iaitu di Batu Kikir pada 30 April 1930. Bapa Revolusi Vietnam iaitu Ho Chi Minh hadir sebagai wakil Komunis Internasional. Daripada buku ingatan Abdullah Sidi pada tahun 1923, sejarah merakamkan bahawa pada upacara perasmian itu yang turut hadir bersama-sama adalah Guru Teng Hua, Penuri Getah Teng Hua, begitu juga Penuri Getah Melayu dan disertai juga oleh kaum Tani Melayu. Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua dalam tahun 1945, Bukit Bertajam telah dicengkam oleh pengganas komunis. Pihak PKM dikatakan telah mengambil alih gereja ini dan telah membina sebuah terowong sepanjang 3 km dari kawasan gereja ke Tokong Tangga 1000 di Bukit Bertajam. Penduduk Pagar Teras yang tinggal dalam sekatan dan tekanan di antara tentera kerajaan dan militan komunis menyebabkan pihak British telah membuat keputusan untuk memindahkan penduduk-penduduk kampung keluar dari Pagar Teras dan berpindah ke kawasan-kawasan lain dengan tujuan untuk mengelakkan para penduduk membantu serta menghubungi dan melindungi pihak komunis secara rahsia. Seramai 14 keluarga telah dipindahkan ke Sungai Lembu, manakala 30 keluarga lagi telah dipindahkan ke Macang Bubuk dan selebihnya ditempatkan semula di tempat-tempat lain seperti Kulim, Bukit Bertajam dan Pulau Pinang. Oleh kerana arahan berpindah itu dikuatkuasakan, maka gereja Sacred Heart of Jesus telah ditinggalkan begitu saja tanpa ada sebarang aktiviti keagamaan. Yang ada hanyalah 100 perkuburan Kristian yang cuma dikunjungi pada hari-hari perayaan tertentu. Selepas Pagar Teras ditinggalkan selama lebih 15 tahun, pihak komunis dikatakan tidak mampu lagi untuk berhadapan dengan pihak British. Kawasan berkenaan telah dikepung dan pihak komunis juga tidak mendapat bantuan daripada penduduk-penduduk kampung untuk terus mempertahankan Pagar Teras daripada diserang oleh tentera British. Maka, dalam tahun 1960, kesemua militan komunis yang berada di Pagar Teras itu dikatakan telah membunuh diri beramai-ramai dengan menggantungkan diri mereka di terowong yang telah mereka bina. Ada juga yang mengatakan tindakan membunuh diri itu disebabkan
mereka tidak berpuas hati dengan keputusan pemimpin atas mereka yang telah berunding dengan pihak kerajaan Melaya pada ketika itu untuk menamatkan persengketaan dan meletakkan senjata. Ekoran daripada peristiwa hitam yang berlaku di Pagar Teras iaitu pertama tentang pembunuhan padri oleh tentera Jepun dan yang kedua tentang penggantungan diri beramai-ramai di dalam terowong oleh militan komunis, maka kawasan ini dikatakan sering berlaku perkara-perkara misteri yang mengganggu penduduk setempat dengan jelmaan makhluk halus. Ada di antara mereka terserempak dengan wanita berpakaian putih sambil mendukung bayi. Ada pula yang mengatakan bahawa mereka terserempak dengan jelmaan makhluk halus berpakaian tentera yang berada di dalam kawasan gereja berkenaan. Bunyi lolongan anjing pada malam-malam tertentu seperti melihat makhluk-makhluk tersebut. Ada sekumpulan anak-anak muda iaitu dari grup Arm Studio telah membuat satu eksplorasi mereka pada waktu malam iaitu selepas pukul 2 pagi ke gereja ini. Video mereka telah di-upload ke YouTube pada 28 November tahun 2020. Kehadiran mereka telah disambut dengan lolongan anjing yang bersahut-sahutan. Ada beberapa kali mereka diusik oleh entiti yang tidak pasti. Namun yang paling mencengangkan yang terakam di dalam video mereka adalah penampakan berkepala tanpa badan seperti penanggal terawang-awang di udara. Pada tahun 1957, gereja baru Sacred Heart of Jesus telah dipindah di Kulim Kedah di bawah seliaan Father Marcel Seller. Di antara yang dipindahkan dari gereja lama termasuklah patung Sacred Heart of Jesus dan tingkap kaca berwarna. Gambaran-gambaran hantu yang sering digambarkan khususnya oleh masyarakat kita seperti Pontianak, pocong dan lain-lain adalah sesuatu yang tidak wujud. Ianya tidak lain tidak bukan merupakan satu perkara yang berkaitan dengan jin dan syaitan. Mereka diberikan kelebihan oleh Allah untuk berubah-ubah bentuk dan menyerupai diri dengan bentuk-bentuk tertentu dengan tujuan hanya untuk menakut-nakutkan manusia.